rosak seluruh amalan dia. Dia baik-baiklah amalan dia, kalau punya. Sebenarnya apa? Dia dia kan. Dia punya akhlak dia. Wa idza fasadat, bila rosaklah seluruh amalnya. Ingatlah apa benda tu? Mudghah tu apa? Wahia al-qalb. Itulah al-qalb. Itulah hati. Baik. Di amalan pula dalam hadis satu lagi ni, dalam Sunan Ibnu Majah, hadis sahih ni. Kita baca yang ini. Bawah ni boleh baca ke? Tadi saya tak boleh besarkan, nanti dia terlalu ni. Masalu amali ahadikum kama salil wi'a. Iza taba a'lahu taba asfaluhu. Wa iza khabitha a'lahu khabitha asfaluhu. Jadi sesungguhnya Nabi kata perumpamaan amalan seorang kamu ni seperti periuk. Ada barang dalam periuk tu. Jadi periuk tu apa? Periuk tu hati. Periuk tu lah simpan dia. Apabila bahagian atas dia baiklah bahagian bawahnya, dan apabila bahagian atasnya buruk, maka buruklah bahagian bawahnya. Jadi amal dan hati ni seiring. Jadi hati ni dia bergantung pada amalan ni bergantung pada hati. Dan hati juga terikat dengan amalan. Lagi dia saling, orang kata terikat satu sama lain. Nak baik amalan, hati mesti soleh, bersih. Kan? Nak bersih hati, amalan mesti baik sama. Dia tak boleh lari salah satu. Jadi sumber kebaikan ni dua ni diajak oleh Allah dan Rasul. Hadis ni pun daripada siapa? Orang yang paling baik akhlaknya, amalannya, hati dan amalnya. Siapa? Rasulullah SAW. Maka kita kena ikut apa yang dia bawa. Untuk dua perkara ni baik. Dia saling terikat antara satu sama lain. Nak hati baik, amalan baik. Macam mana amalan tu boleh baik? Dengan hati yang baik. Apa sumber nak dapat hati yang baik? Di bekas tu. Dengan antaranya ahsanul amala ni. Itu nama dia ahsanul amala. Macam mana nak dapat ahsanul amala? Dengan ahsanal hadis. Cuba buka ayat surah 20, surah 39. Ayat 33. Jadi kita nak buat ahsanul amala, mestilah dengan sumber dia. Ahsanal hadis Allah sebut dalam surah 39 ayat 23. Jadi dia macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan apa dia? Turunkan kepada Rasul. Allah bagi Allah telah turunkan ahsanul hadis. Ahsanul hadis ni. Kenapa ahsanul? Kat situ ahsana. Inna sebab ada inna. Innallaha, kan? Dalam ayat tu. Itu sebab nazala. Nazala dia jadi maf'ulun bih, kena bari atas. Tapi kalau saya tulis macam ni je, dia jadi subjek, dia jadi ahsanu. Jadi Allah turunkan apa? Ahsanul hadis. Kepada siapa ahsanul hadis ni turun? Rasulullah buat apa pula dengan ahsanul hadis ni? Nabi bagi kita ahsanu qaulan. Qaulan. Nabi bagi kita ahsanu qaulan. Jadi ahsanul hadis ni surah apa? 39 ayat 23. Dan Nabi bagi kita pula ucapan yang terbaik daripada Quran ni. Surah berapa? 41 ayat 33. Kita tengok ni dulu. Cuba kita baca ayat ni .
31 ayat. Asal dia mati ya? Low battery. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nampak lagi ni? Okey, boleh. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Tengok. Jadi terjemahannya apa? Allah nazzala ahsanal hadis. Jadi Allah telah menurunkan sebaik-baik hadis ni perkataan, iaitu Al-Quran ni. Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban, yang mana dia dalam kitab tertulis dah, himpunan dia dah terhimpun untuk memudahkan kita. Kalau benda yang terhimpun dengan benda yang bersepah, mana lagi mudah nak ambil? Terhimpun ke bersepah? Itu satu kebaikan. Kitab tu maksud dia. Dan lagi kitaban mutasyabihan. Maksudnya oleh kerana kitab tu banyak dalam dia isi dia, Allah buat pelbagai kan untuk macam-macam macam-macam angle apa? Sudut. Pelbagai sudut, dan setiap sudut tu berbeza satu sama lain. Sebab apa? Manusia berbeza-beza. Manusia ni menerima kadang-kadang, okey, kamu tak boleh terima cara macam ni, ambil cara ni, macam-macam. Untuk apa sebenarnya? Sebagai rahmat Allah besar kat manusia. Jadi mana-mana ruang yang kita buka Quran, mesti boleh bagi hidayah. Mana je seorang ni baca yang ni, seorang macam ni, seorang macam ni, mesti sepatutnya dapat hidayah kat dia. Sepatutnya macam tu. Mudahlah sepatutnya. Benda dah dihimpunkan, mudah nak capai. Kemudian banyak benda okeylah, tak boleh nak pakai semua kan, kita mampu. Tapi Allah kata tak payah semua. Ambil satu ni, sepatutnya dapat hidayah. Sepatutnya macam tu. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kalaulah surah ni je turun, surah apa? Surah Al-As je turun pun, cukup dah manusia ni nak masuk syurga. Bekalan dia dah, cukup dah. Tapi tengok manusia, banyak ayat Allah turun? Berapa banyak surah? Punya sayang, tak apalah Allah bagi banyak-banyak. Sebenarnya kalau tak banyak, satu pun cukup. Tapi kerana sayangnya Allah kat kita ni, okeylah nak bagi semua dapat jugalah kan. Tak ada alasan lagi dah. Aku bagi banyak-banyak. Tapi bukan mana banyak tu kamu mesti semua, tak. Satu pun cukup lah. Semuanya serupa je. Itu maknanya mutasyabihan. Sama masing-masing. Sepatutnya macam tu. Tapi apakan daya, banyak pun tak dapat juga. Ada berapa ayat? 6,236 ayat. Dah berapa kali kata? Tak tahu, tak ingat dah. Takkan satu pun tak dapat. Itu. Jadi, dan satu lagi apa? Masa ni ulang-ulang benda yang sama, ulang-ulang. Sebab manusia ni, kamu ni lemah, lupa, tak apa aku ulang-ulang. Maknanya ni sekarang, tanda rahmat ke tanda zalim? Quran ni rahmat besar ke kezaliman besar? Ya Allah, rahmatnya Quran kat manusia, kan? Ayat ni cukup dah kalau kita faham maksud tiga ni. Kitaban mutasyabihan masani. Kitab ni apa? Benda yang dah mudah dihimpunkan. Mutasyabihan, ambil je mana-mana, serupa je. Masani, kamu selalu lupa, aku ulang-ulangkan. Ulang-ulang. Ya Allah. Jadi sepatutnya melahirkan hati yang macam mana? Ni hati yang nak bersih tu. Jadi inilah sumber pembersih hati. Manusia nak bersih hati, pergi buat apa? Kalau tak pergi sumber ni, dia tak dapat juga. Akhirnya dia tertipu juga dengan tipu daya syaitan. Jadi, dengan Quran yang macam ni, Allah kata apa? Sepatutnya, taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum.
Jadi yang ini jadi satu yang istimewa yang tak boleh semua dapat. Syarat dia apa? Yakhshawna rabbahum. Mesti takutkan Tuhan dia. Mesti takutkan Allah. Siapa orang yang yakhshawna rabbahum? Yang boleh takutkan Allah? Siapa golongan yang takut? Ya, ada perkataan khusya'. Jadi kat sini nak dapat kitaban mutasyabihan matani ini sehingga hati ni jadi gementar. Kulit ni maknanya tubuh dia gementar. Sehingga rasa tubuh ni gementar maksudnya apa maksud taksya'iru minhu julud? Nak ambil ni makna ni Maksud tubuh gementar ni maksudnya anggota badan dia takut nak buat perkara yang Allah tak suka. Itulah maksud dia. Anggota badan dia takut nak buat perkara yang dilarang ataupun perkara yang dibimbangi, dilarang, dia tak tahu dia buat. Kan? Dia sangat sensitif benda ni. Siapa? Orang yang takutkan Tuhan. Siapa mereka orang yang takutkan Tuhan? Orang yang banyak ilmu, sebab tu kena belajar. Cuba tengok dalam wasyah ni, orang yang boleh takut macam ni sampai dia faham ni, dia mesti orang yang berilmu. Sebab itulah ayat surah Fussilat kita baca tu liqaumi ya'lamun ayat 3 tu. Ayat 3 tu hanya untuk orang yang tahu je boleh dapat, dia dapat tafsir ayat, dia dapat penjelasan ayat, itulah ilmu. Sebab tu mula-mula mukadimah surah ni tanzilun kitabun fussilat ayatuhu kan, Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kena hafal tu surah ni sebenarnya. Bila hafal tu kita tangkap terus, oh kaitan dengan ayat tu. Itulah dia dalam surah 35 ayat 28. Tengok surah 35 ayat 28. 35 28. Surah 35 ayat 28. Kan? Ayat di bawah tu saya highlight je kat situ. Tengok. Ni, khasyah ni perkataan ni. Di innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Apa makna dia? Ni makna dia. Innama sesungguhnya tidak lain yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-Nya hanyalah orang-orang yang tak ada ilmu, tak dapat. Jadi kita belajar Quran nak berilmu lah. Kita ambil Quran ni untuk dapat ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu apa? Ilmu senaman lidah ke apa? Ilmu senaman mulut ke apa? Sebut betul-betul. Kan? Dha memang tak boleh sebut lah. Yang paling sempurna sebut huruf dha ni Rasulullah saja. Nak habiskan macam tu, nak latih ni ke apa? Itu je. Saya dah berilmu dengan Quran. Saya dah sebut dha dengan betul. Itu saja ke? Maksud ilmu tu apa? Ilmu maksud dia apa? Ulama kata al-ilmu al-fahmu. Ilmu tu maksudnya kefahaman. Ni kita dha tu faham ke? Faham? Tu sebut. Itu mukaddimah nak faham. Ikut mukaddimah je baru nak faham sesuatu. Syarat nak faham bahasa Melayu kena tahu A, B, C, D. Betul tak? A. A sambung dengan Y sambung dengan A sampai M. Ayam. Ayam tu apa? Ayam. Tak tahu apa. Maknanya belum faham lagi lah. Dia cuma boleh sebut je ayam. Kena tunjuk mana ayam. Oh yang ada. Oh ni paruh yang ada. Oh ni lah ayam. Baru dah ada ilmu. Kan? Hari ni mungkin budak-budak kita sebut cili tak tahu. Dia pergi ambil cili sos. Kan? Dia tak kenal cili tu apa kat mana. Cili sos ni lah cili dia rasa. Sebab dia duduk kat bandar. Nanya juga, itu ilmu ke? Bukan. Kalau macam tu, sudut dunia pun yang kecil macam tu je, itu pun kita kata tak faham, tak boleh ilmu. Tiba-tiba yang ni, akhirat yang besar ni, kita tak apa. Boleh ke? Kita biar jahilkan dia. Dan kita kata ilmu tu adalah bot tu saja. Nanya juga tu. Bukan kita je kata. Orang yang mengajar apa yang besar pun kata macam tu juga. Nanya juga lagi nanya. Betulnya guru tak boleh macam tu lah. Dia kena luaskan lagi maksud tu. Benda ni nak diubah.
Itu maksud ilmu, orang yang faham. Jadi sampai melahirkan orang yang sebagaimana ayat kita baca. Inilah dia. Amalan itu jadi ni tengok. Apa dia? Kulit dia, tubuh anggota badan dia tu jadi rasa dia faham. Ini perintah Allah besar. Saya kenal siapa Tuhan saya. Maka saya tak boleh. Saya rasa takut benda ni. Itulah dia ilmu. Hasilkan benda ni. Dan kemudian apa? Sambung surah 23 ni Summa talinu juluduhum. Kemudian setelah tadi dia takut untuk buat apa yang Allah benci, Allah larang, Allah muka, dia takut benda ni. Ini kalau dia buat ni dia kata naya dia. Sangat takut dia. Dia faham, dia tahu ilmu dia tentang neraka dia sangat jelas. Macam mana keadaan azab dia sangat jelas. Dan akibat daripada azab dia bukan main-main, dia tahu. Hasil daripada apa dia tahu semua ni? Ahsanal hadis, Quran ni. Kemudian pesan seterusnya apa? Summa talinu juluduhum. Ni pula apa? Kemudian lembut kulit dia. Maksudnya kulit lembut. Jadi kulit dia takut, gemetar kan? Ya. Nak buat larangan dia kalau dia maksudnya apa? Kalau dia terlepas terbuat apa jadi? Kalau dia terbuat juga, terjebak, dia segera buat apa? Dia segera taubat, dia takut. Dia tak boleh kata tak ada masalah. Tak. Inilah maksud dia. Dia punya anggota tubuh maksudnya. Julud ni kulit mewakili maknanya anggota tubuh. Mata, telinga, mulut, kemaluan, kaki, tangan, semua sekali. Itulah maksud kulit tu. Jadi tadi kulit dia gemetar takut. Kalau dia terbuat pun dia kembali balik. Dia tak akan merasa senang hati sebab dia takut. Okey. Sekarang ni kulit dia tadi, anggota dia pula lembut. Lembut apa maksudnya? Lembut maksud dia? Pertama, Nabi Musa lembut tak? Allah suruh Nabi Musa lembut cakap dengan siapa? Jadi lisan dia lisan yang lembut dalam menyampaikan dan tepatlah. Maksud juga lembut ni adalah ada apa? Kalau tangan lembut mana? Bukan macam ni tangan lembut. Kita kata Allah kata apa? Infa. Apa dia buat? Kalau keras dipegang kuat, kalau lembut senang lentur. Senang Allah kata buat belok macam ni, dia belok macam ni. Allah kata macam ni. Senang nak lentur dia. Itu maksud lembut. Segala tindakan dia, mata dia semua lembut, mudah je nak buat apa yang Allah suruh. Itu maksud lembut tu. Dia tak belenggu semuanya, tak keraskan dia punya tubuh dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu maksud dia. Mudah untuk buat ketaatan, lembut je, senang je. Dan hati dia juga lembut juga, mudah terima, dia tak keras. Qasas, tidak hati yang keras. Kepada apa? Peringatan Allah ni. Jadi ni kepada apa? Peringatan Allah dalam Quran ni. Inilah Allah kata, inilah ciri-ciri utama, tanda-tanda seseorang itu berada di dalam petunjuk siapa? Petunjuk Allah. Zalika hudallah. Jadi kadang-kadang kita tak tahu nak ukur kan, kita ni dalam hidayah ke tak? Allah beritahu jelaslah ciri-ciri orang yang ada dalam hidayah dia macam ni. Pertama dia ambil apa? Kalam terbaik daripada Allah yang Allah turunkan. Macam mana dia boleh dakwa dia dah hidayah tapi tak nak pedulikan nazalal ahsanal hadis ni? Dia mengaku sedangkan Allah jelas kata, zalika hudallah. Inilah petunjuk Allah tu. Bukti kamu berada di dalam petunjuk aku, ciri-ciri dia aku sebut atas ni. Kamu tak boleh bawa ciri kamu sendiri. Kamu kena bawa apa yang aku tetapkan dalam Quran ni. Kita perasan je kata. Ya, macam tu. Kan jelas Quran cakap ni. Pertama dia ambil ahsanul hadis ni lah. Sampai menjadikan dia golongan orang yang macam ni. Ciri-ciri dia ni semua. Jadi Allah kata inilah petunjuk Allah yang mana yahdi bihi may yasha, yang dia berikan kepada siapa yang dia nak. Dan wa may yudlilillah, siapa yang disesatkan fama lahu min, tak ada siapa, tak boleh lagi siapa yang boleh petunjuk. Sebab petunjuk datang daripada Allah bagi ni. Jadi siapa yang tak nak ambil yang ni, dia cuba ambil petunjuk lain, tak akan dapat sampai ke jalan yang sebenar. Okey, ayat 23 ni. Jadi tu. Jadi Allah bagi kita ahsanul hadis. Kemudian kerana inilah Nabi buat apa?
Nabi duduk diam tak sebab nampak inilah dia boleh selamatkan kita. Nabi ini banyak umat. Apa Nabi buat? Nabi tak duduk diam. Nabi terus sampaikan ahsanal hadis ni dengan ucapan dia. Bila ucapan dengan yang terbaik ucapan Nabi disebut ahsana qaulan. Cuba tengok surah 41. Ayat 33. Surah Fussilat juga. Ayat 33. Ayat 33. Nampak tu Waman Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waman ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik dari segi ucapannya daripada siapa? Orang yang dia mengajak manusia ni kepada Allah, mengikut petunjuk Allah ni, dan dia melakukan amal soleh yang Allah tetapkan dalam petunjuknya Quran ni, dan dia kata aku buat ni sebab aku Muslim. Siapa? Ayat ni tuju pada siapa sebenarnya? Ayat ni adalah maksud dia sebenarnya Rasulullah. Tak ada orang lebih baik daripada Rasulullah. Rasulullah bagi wahyu, ahsanul hadis, kalam terbaik dia. Tak ada yang lebih baik daripada Nabi. Ahsanul qaulan ni elok Quran dan juga hadis Rasulullah tu. Jadi ayat ni sebenarnya Rasulullah maksud dia. Kita nak jadi terbaik mesti ikut seboleh-bolehnya, juga keluarkan ahsanul qaulan juga. Ambil Quran dan hadis Rasulullah tu banyak untuk disampaikan pada orang. Jadi untuk apa Nabi sampaikan ni? Satu lagi untuk supaya manusia dapat penuhi tuntutan dia, kehidupan dia, yang mana hidup dia sebagai hamba Allah dan Allah nak tengok dia ni je. Surah 67 ayat apa? 2. Ayat 2. Jadi Rasulullah sampai pada manusia. Yang mana manusia ni Allah nak tengok dua ni je lah, untuk capai keselamatan dia, kesempurnaan kehidupan dia yang sebenar. Yang mana tujuan hidup ni ujian. Allah kata surah 67 ayat 2. Yang mana Allah nak tengok ahsanu apa? Amalan. Surah 67 ayat 2. 3 ni lah kita pusingan kita ni. 3 ni lah kita punya kehidupan ni. Cuba tengok surah 67 ayat 2. Baca dia tiap malam kan? Nampak tak? Inilah kita punya kerja. 3 ni je sebenarnya simpulan dia. Jadi kita nak balik ke siapa akhirnya? Manusia ni dia nak jumpa siapa? Bila dia buat ni untuk dihisap, jumpa balik siapa? Allah. Kat sini nanti ada syurga ke neraka? Tu je dua. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Tuhan yang memiliki seluruh kerajaan ni. Kan Allah kata ayat pertama ni mukadimah tentang dia. Siapa dia? Aku. Semua ni aku punya. Allah kata. Dan aku boleh buat apa je aku nak. Kulli syai'in qadir. Okey. Jadi apa dia punya kerja dia? Allah beritahu kat sini. Dia yang cipta kematian dan kehidupan. Allah tak cipta langit dan bumi tak. Sekarang ni fokus kat kamu ni. Fasa hidup manusia. Dia cipta apa? Mati. Jadi kita mula mati dulu. Kemudian kita hidup dan kita akan mati balik. Kemudian dia cipta kehidupan, dua kehidupan. Sekarang ni kita hidup, nanti kita akan hidup. Kenapa mati dulu baru hidup? Selalunya kita kata hidup betul mati. Cikgu. Cikgu duduk depan. Mana dulu? Puan? Syarat tadi. Dah langgar syarat Sorry cikgu. Kenapa mati dulu baru hidup? Cikgu Roslan.
Ha? Dua perkara boleh dapat lah antaranya. Banyak sebenarnya. Pertama apa? Mana yang utama? Fikir. Hidup kita nak fikir, nak cari hidup ke nak cari mati? Mana dulu? Selalu orang kata apa? Macam mana nak hidup kan? Nanti kamu ni kerja gaji besar ni nanti gaji besar. Nak hidup kan? Macam mana nak hidup? Betul? Tak, orang kata mati dulu. Yang utama untuk dipikirkan Nabi kata al-qayyisu man dana nafsahu amal-amal ba'dal maut. Orang yang paling cerdik, orang yang sibuk hisap diri dia dan buat kerja untuk apa dia? Persiapan mati, bukan hidup. Yang kita duk ajar apa? Kat anak-anak semua. Akhirnya dia pun sibuklah, lupa. Dia mati nanti. Belum sempat pergi goal dia tu, dia dah mati dulu kot. Kan? Ramai dah kot yang mati dulu. Nak mencapai cita-cita ibunya punya pasal kan? Nak jadi yang besar ni, dia mati dulu daripada ibu dia dah. Lupa nak prepare benda yang tu. Masalah juga. Jadi, nombor satu, yang paling patut manusia utamakan, macam mana nanti dia nak mati. Itu nombor satu. Barulah fikir, kehidupan dia ni nak bawa bekal kepada kematian. Satu. Yang kedua, nombor satu tu. Yang kedua? Yang kedua apa? Kita bermula dengan kematian. Tak ada, tak wujud. Dan kita akan berakhir dengan, sebab orang kafir fikir kehidupan berakhir dengan kematian. Sekarang ni Quran ubah. Kehidupan kita berakhir dengan kehidupan. Betul tak? Kita sebenarnya nanti mati ke hidup? Mati tu selesai masalah ke? Tak. Ramai orang sangka sebab tu dia bunuh diri. Dia ingat masalah dia selesai. Rupanya dia nak hidup. Sama ada dia hidup dengan nikmat ataupun hidup sampai bila-bila dengan azab. Mana satu nak? Tu je. Kekal. Tengok, Quran nak betulkan mindset. Rugi tak tadabbur macam ni? Ini dalam tadabbur. Tadabbur ni dia baca satu, okey tengok fikir. Kenapa macam ni? Fikir. Itulah tadabbur. Fikir. Jadi, semua ni, dua benda ni untuk apa? Liyabluwa ujian. Jadi kat dalam surah ni lah kesimpulan dia. Kenapa Allah bagi kita Quran, ahsanal hadis. Allah bagi kat Rasul dan Rasul sampaikan pada umat dia kerana nampak ini hidup ni ujian. Hidup kita ni ujian kepada manusia. Tujuan ujian ni untuk dapatkan siapa yang terbaik supaya dapat apa dia? Ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah kata wa huwal azizul ghafur. Dua tu. Jadi sekarang ni kita nak capai, nak jumpa Allah nanti. Allah kata dia aziz. Satu lagi Allah kata dia, apa maksud dia? Aziz ni dia maha perkasa, dia boleh buat apa? Dia boleh seksa manusia akhirnya masuk neraka, azab. Tapi ingat, dia boleh maha pengampun. Dia nak ampunkan kita supaya kita dapat masuk syurga. Sebab itulah cari keampunan Allah. Mission utama manusia, buat kebaikan banyak-banyak supaya apa? Dapat keampunan Allah. Allah pun suruh kita segera wasari'u ila maghfirah. Ayat semalam ayat 21 tu kan. Wasabiqu ila jadi kita manusia ni nak buat supaya, kenapa kita nak amalan terbaik? Supaya dapat apa? Dapat apa? Dapat tak boleh syurga dulu. Syurga tak dapat dulu. Ghafur. Dapat apa? Baru dapat masuk syurga. Kalau tak dapat ni, masuk mana? Neraka lah. Ni ayat berapa? Ayat berapa ni nak tambah? Bukan surah 33 ayat 1, 3 pun boleh juga. Ataupun 57 tu. Allah kata apa? Wasabiqu ila maghfirah. Cuba buka surah 3. Habis dah tadabbur kita ni je, cukup lah sini ni. 3 ayat 1, 3. Buat satu ni, hantar kat saya. Satu benda macam ni. Buat cantik-cantik, boleh? Mind map. Siapa paling cantik dapat hadiah. Ya. Allah kata apa?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi amalan yang selamat, amalan siapa? Muttaqin. Syarat dia. Sebab itulah macam mana nak dapat muttaqin? Mula-mula sekali, hudan lil zalikal kitab, surah Baqarah kan? Allah beritahu dah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, surah Fatihah tu. Lepas dia masuk surah Baqarah, Allah kata, kamu minta kan? Hidayah kan? Okey. Kamu nak jadi takwa kan? Allah kata apa? Sekarang ni aku kata, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Okey, inilah kitab dia. Inilah panduan dia yang kamu minta tadi tu. Ini jangan ragu-ragu dengan panduan ni kerana inilah petunjuk takwa tu yang kamu minta tu. Tiba-tiba manusia cari siapa? Peduli tak nak peduli langsung kitab ni. Hari-hari minta. Jadi sebab dia tak faham dia minta apa. Betul? Surah Fatihah, lepas tu surah Baqarah terus. Zalikal kitab, semua hafal ayat ni kan? Hafal tak? Tak payah tengok. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya Allah, dah clear kat situ. Pergilah cari tu. Jadi hanya orang yang takwa yang selamat, yang dapat keampunan Allah. Allah kata apa? Segeralah kamu cari keampunan. Maksud dia apa? Belajar ni, Quran ni, faham ni, nak dapat keampunan sampai dapat buat ahsanu amalan. Amalan yang orang bertakwa ni yang terbaik. Dapat keampunan, dapat masuk syurga, dapatlah bertemu Allah. Kalau masuk neraka dapat bertemu Allah tak? Tak dapat. Tak dapat. Itulah sebenarnya. Jadi itulah surah Fussilat ayat yang ke 5, yang mana mereka kata, Allah kata apa? Bekerjalah kita. Inilah kerja kita sebenarnya. Amal kita adalah untuk dapat amal yang terbaik. Pada surah Fussilat ayat yang ke 6 pula kita nak pergi ayat. Jadi ayat 5 mana dia? Ayat 5 tu. Semalam. Jadi itulah kita hari ni masuk tengok ayat 6. Inilah perumpamaan hati dan amalan tu. Simpelnya, kesimpulannya daripada perbincangan kita. Jadi dua-dua ni berkaitan dengan ni. Hati dulu. Kat mana Quran ni tadi? Hati kat mana? Dalam ni? Sini je. Tadi ahsanul hadis ni untuk apa dah kata? Ni untuk hati kita. Hati ni dan Rasul sampaikan, kita kena dengar. Sampailah kita pada buat apa? Amalan yang terbaik. Berkaitan, sangat berkaitan. Baik, kemudian kita tengok ayat 6. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wa wailul lil musyrikin. Okey. Enggak dah. Mula apa? Jawab Okey, mula-mula kul. Kemudian innama sekali jangan asing. Innama tu sekalikan. Kul, lepas tu innama. Lagi ana ada apa? Ana bukan nama orang, Nurhana ke kan? Ana, saya. Kemudian ana basyarun, kemudian mithlu, potong. Kemudian kum. Kemudian yuha, satu. Kemudian
ilai. Kat sini dua ni. Ilai, ila dengan ya. Jadi ada dua ya ilai ya. Potonglah macam tu. Kemudian annama dengan innama sama je. Jangan potong. Sekalikan je. Annama tak apa, sekalikan senang. Annama Kemudian ilahu, kemudian kum. Kemudian ilahun wahidun. Tengok dah nampak pattern sama. Ilahun wahidun. Kemudian fa. Kemudian istaqimu satu. Kemudian ilai. Kemudian hi. Kemudian wa. Okey, ni istaghfiru sampai waw tu. Istaghfiru sampai waw tu. Kemudian hu. Kemudian wa. Kemudian wailun. Kemudian li Okey, li ni sebenarnya ada alif lam tapi lam dia dah hilang. Alif dia dah hilang kan. Jadi kalau kita potong ni nak tulis al-musyrikin kena letak alif depan dia balik. Al-musyrikun lah. Fawailun lil musyrikin. Okey. Banyak kalimah ni kat sini. Tulis dah satu-satu. Dah terjemah Okey, kul dah boleh terjemah dah. Kul. Katakanlah oleh engkau, maksud dia. Katakanlah oleh engkau. Siapa engkau ni? Rasulullah. Kul ayyuhar rasul. Kita kena ubahlah. Sekarang terjemahan dia akan upgrade lagi sepatutnya lah. Untuk sebagai penghormatan ni. Kul, dulu kul ya Muhammad. Sekarang kalau tafsir yang baru, mukhtasar fi tafsir yang baru betul-betul ni, kul ayyuhar rasul. Lebih lagi, lebih bagus. Jadi kita pun sopan. Sebab ada teguran Allah kata jangan panggil macam tu dalam hadis dalam surah Al-Hujurat tu. Jadi kul ayyuhar rasul. Maksudnya Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kul ayyuhar rasul, katakanlah oleh engkau wahai rasul. Apa dia? Innama. Okey, innama macam ni lah. Innama ni sesungguhnya tidak lain terjemah macam tu. Innama maknanya sesungguhnya tidak lain. Kena ingatlah makna dia tu kadang-kadang ni harf ni. Sesungguhnya tidak lain ana. Tahu dah aku basyarun. Nampak saya terjemah adalah basyar, seorang manusia. Aku adalah seorang manusia. Aku adalah seorang manusia. Mislu seperti, misal, semisal boleh juga. Bahasa Melayu kita pakai misal kan? Misalan. Semisal kum, saya tambah bagi kamu. Siapa yang dah belajar dia tahu kenapa dia bagi. Mudhafun ilaih. Betul. Kenapa adalah kat basyarun ni? Baca. Ingat Kak Adana lah. Kita panggil zawjah dia lah. Basyarun apa Kak? Kenapa adalah? Ingat tak? Apa lumbi? Umar? Mubtada? Khabar. Sebelum adalah khabar. Kan? Aku adalah tengah-tengah ni. Seorang roh. Mana mubtada dia? Mubtada dia ana. Subjek dia ana, predikat dia basyarun kan? Okey. Yuha maknanya ia diwahyukan. Ia diwahyukan maksud dia. Kita boleh terjemah simple diwahyukan je lah sebenarnya. Tapi ada ia sebenarnya kat situ. Ia diwahyukan ilayya. Ila kepada. Ya ni apa? Ya ni balik pada ana ni. Aku lah. Kepadaku. Okey. Kemudian annama. Annama dengan innama sama ya. Cuma inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Jadi kita tulis bahawasanya lah. Bahawasanya tidak lain. Dapat? Bahawasanya tidak lain. Ilahu
Ilah kita kata Tuhan lah. Tuhan kum tambah bagi kamu mudhafun ilaih. Tuhan bagi kamu, kemudian ilahun adalah ni, nampak? Adalah maknanya ilahun tu khabar. Adalah ilah Tuhan wahidun yang satu. Bila ada yang maknanya sifat kepada ilah ni Tuhan yang satu. Fa maka istaqimu ni macam ni fi'il amar. Tengok terjemahan istaqimu kat sini tadi kul kan, ni kul ni pun fi'il amar. Dia terjemahan ni pattern lebih kurang sama. Dia ada apa? Dia ada lah oleh engkau. Yang ni pun ada lah oleh kamu, sama. Ini fi'il amar. Tanda macam ni. Kalau ada katakanlah, teguhkanlah tu, itu maknanya perintah tu. Okey. Di ini istaqimu ni bentuk perintah juga. Jadi istaqimu maknanya apa? Teguhkanlah pendirian oleh kamu. Ilaihi, ilai kepada nya, iaitu siapa nya ni? Allah ni. Wa dan semua dapat puan boleh dapat semua okey. Kalau tak dapat beritahu laju sangat ke? Wa apa? Dan istaghfiru, mohonlah keampunan oleh kamu, Allah kata. Mohonlah keampunan oleh kamu akannya, iaitu kepada Allah lah, kepadanya. Jadi siapa nak selamat kena ikut perintah dua ni. Pertama, teguh pendirian kita untuk tetap tauhidkan Allah dan banyak mohon keampunan. Teguh pendirian maknanya buat amalan ketaatan tu. Istighfar maknanya bersihkan diri daripada dosa, jauhi larangan tu. Kalau terlanjur, istighfar cepat, ampun cepat-cepat. Siapa tak buat ni? Dan Allah kata wa wailul lil, dan seterusnya sekejap. Wa ni tadi apa? Dan istaghfiru apa? Mohonlah keampunan oleh kamu akannya. Nya ni maf'ul bih ni. Wa dan wailun kecelakaan li bagi musyrikina, orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Okeylah. Jadi sekarang dah masuk, tadi cerita pasal Quran dan sekarang cerita pasal yang membawanya. Barang tu ada yang bawa, yang uruskan barang ni siapa? Rasulullah sampaikan wahyu. Jadi Rasul sampaikan kepada siapa? Umat dia. Caranya di depan mereka ni maknanya orang-orang musyrik. Okey, dah dapat terjemahan dia? Okey, kita tadabbur dululah. Saya ikut poin-poin ni. Mana dia? Okey. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah memberitahu kepada golongan musyrikin bahawa baginda hanyalah seorang manusia sama seperti mereka. Cumanya bezanya Nabi ni apa? Namun Allah telah memilih baginda untuk menyampaikan wahyu. Sama macam surah apa yang kita biasa baca? Surah Al-Kahfi. Kita tengok ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat yang last sekali kan? Yang kita boleh hafal last sekali ataupun 10 awal atau 10 akhir.
Apa kelebihan kalau hafal ni? 10 awal, 10 akhir. Kalau itu kalau baca seluruh kafi kan. Seluruh kafi bercahaya, dapat cahaya Allah lindung. Maksudnya kita berada dalam hidayah kalau faham. Kalau betul-betul lah. Di antara 2 Jumaat. Kalau hafal 10 awal akhir, itu tak terikat hari apa. Itu hari Khamis. Yang ni usima minat dajjal, terpelihara daripada fitnah dajjal. Man hafaza surat al-kahfi awali ataupun akhiri asyra ayat 10 ayat daripada surah kahfi ni, awal akhir dia apa dia? Usima minad dajjal, dia terpelihara daripada fitnah dajjal. Okey, tengok ayat ni. Jadi Allah kata apa? Kul, sama macam ayat tu, sama sebiji dia punya awal ni. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya tidak lain aku adalah manusia sama seperti kamu. Bezanya apa? Apa beza Nabi ni dengan kita? Nabi dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Itu je. Manusia biasa sama. Nabi berkahwin, Nabi ada syahwat, Nabi kena makan. Tapi kenapa kita tak boleh samakan Nabi dengan kita juga? Sebab dia dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Sebab tu dia wajib kita ikut. Jadi inilah istimewaan Nabi. Jadi nak istimewaan Nabi, nak cari apa? Nak cari tulang Nabi, nak buat apa ke? Ataupun nak cari apa yang Nabi tinggalkan. Apa Nabi tinggal kat kita? Wahyu. Jadi jangan cepat percaya sangat kadang-kadang. Kan? Kita pun tak tahu janggut mana dah datang ke. Bahaya juga tu. Jangan cepat percaya, kena tengok dulu. Bahaya kan? Orang duk cari tu tapi dia tak perlu wahyu. Nabi kata wahyu. Yang kita kena ambil perhatian wahyu ajaran ni, amalan dapat jadi amalan. Kalau benda tadi nak cium jadi amalan ke? Tak. Kan? Darah ke apa ili orang nak jadi amalan? Tak. Kelebihan tu dapat pada siapa? Sahabat Nabi yang hidup sama dengan dia. Ya, kita dah tak ada. Tak payah cari hal tu. Okey, jadi diwahyukan kepadaku bahawasanya apa dia? Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Jadi maksudnya wahyu yang utamanya, dia punya asas pada wahyu ni adalah tauhid kepada Allah. Jadi sebab tu dah kata, tengok bila sebut ni, inilah amalan. Siapa yang famangkana yarju liqa rabbih, siapa yang benar-benar berharap pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan selamat, kan? Dia nak selamat, dia inilah dia punya cita-cita utama dia, maka hendaklah dia buat apa? Falyamal amalan. Nabi tak suruh cari benda lain. Carilah wahyu ni supaya kamu dapat buat amal sama tak dengan pusingan kita buat ni? Sama aja. Allah bagi wahyu. Satu Rasul, kemudian manusia, kemudian siapa yang nak berharap pertemuan dengan Allah ni, balik sini dengan selamat, maka buat apa? Amalan solehah, buat amal terbaik. Apa sumber amalan terbaik? Rasul bagi tahu. Aku dapat wahyu. Kamu tak akan dapat buat amalan soleh kalau kamu tak ikut aku. Mesti kat situ je. Asasnya 3 itulah. Jadi dan amalan tu mesti wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan dalam apa ni? Ibadah. Maksud dia? Jadi manusia ni buat amal soleh, dia beribadah kepada Allah. Tapi rupanya dia buat amal soleh dengan tujuan apa? Bukan untuk Allah, dia buat untuklah lain. Ketika itu amalan dia dah rosak dah. Amalan dia dekat ibadah dia dalam kataan mensyirikkan Allah. Jadi ni kena hati-hati. 2, sebab itulah syarat amalan diterima mesti ikhlas, bebas syirik dan ikut petunjuk syariat Quran dan sunnah Nabi tu. Barulah amalan dia diterima oleh Allah. Jadi balik daripada nota kita, apa yang dicakapkan oleh Rasul ni sebenarnya bukan benda baru. Nabi kata, Allah kata, suruh Nabi kata, sesungguhnya aku ni manusia macam kamu juga. Aku dapat wahyu. Agak-agak Nabi Muhammad yang cakap macam tu? Tak, Rasul dulu pun cakap. Hal ini sama seperti ucapan para Rasul terdahulu kepada kaum
mereka. Contohnya dalam surah 14 ayat 11. Tengok surah 14 ayat 11. Nampak ni ya. Liqalat lahum rusuluhum. Telah berkata, apa ringkas telah berkata oleh ia bagi mereka oleh rusulu maknanya apa? Nabi Muhammad ke? Bukan, rasul-rasul dululah. Nabi Musa, Nabi Isa dulu semua rasul pun memang berulang benda yang sama juga cakap. Nabi cuma samalah maknanya sikap manusia serupa tak? Bila kebenaran sampai rupanya sikap manusia sama macam itulah dia. Ada yang jenis macam ni juga, sama aja. Jadi sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul ni berkata kepada mereka, inna nahnu illa basyarun mislukum. Nampak? Sesungguhnya kami juga manusia macam kamu. Ya, kamu nak rasul macam mana ni? Sebab antara alasan orang musyrik kenapa tak nak ikut? Sebab dia tengok status. Itu yang jadi kita nak belajar sekarang ni, Allah nak ajar kita. Kebenaran tu dinilai daripada apa? Apa yang dia sampaikan kebenaran tu. Benar-benar daripada Allah dan Rasul tak? Kalau tak, walaupun status dia macam mana pun tak boleh terima. Jadi sebab itulah apa beza dia? Kami pun manusia, kamu nak macam mana? Nak dapat kebenaran, nak ikut kebenaran ni nak cara macam mana lagi? Tapi apa? Mereka kata walakinnallaha yamunnu ala may yasha min ibadih. Tetapi Allah yang beri anugerah. Dia disebut yamunnu maknanya apa? Ni manna kan, yang semalam kita dah bincang juga. Sikap orang yang infak dia tak boleh ada manna bil manni wal azza, tak boleh ungkit-ungkit pemberian dan merasa dia berjasa. Jadi yamunnu ni satu pemberian yang tidak boleh diperolehi dengan usaha. Okey? Apa maksud perkataan manna ni? Allah tu Al-Mannan kan? Dia perkataan manna. Manna yamunnu kemudian mannan kan, ataupun mannun ataupun mannun ni dalam surah Baqarah dia beritahu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Jangan manni ni kata apa? Ungkit pemberian, maksudnya ungkit jasa. Dia ungkit jasa dia. Dia sedekah, lepas tu orang tu tak sesuai dengan dia punya ni, kan? Sakitkan hati dia, dia ungkit jasa dia. Ni boleh batal sedekah. Jadi perkataan man ni, daripada perkataan ni lah manna ni. Apa maksud manna ni? Pemberian atau pemberian yang ataupun anugerah lah ya. Anugerah atau pemberian yang tidak dapat dicapai ataupun diperolehi dengan usaha. Ni nama dia. Dia tak boleh dapat dengan usaha. Itu nama dia pemberian macam ni. Manna ni satu benda yang kita dapat bukan sebab saya usaha, saya pandai, tak. Tiba-tiba dapat pilih. Nabi dapat sebab latihan ke? Contoh lagi man ni pemberian Allah, contohnya mukjizat. Nabi Musa tongkat dia jadi apa? Sebab tu latihan ke? Nabi Musa dia pandai macam mana cara saya nak buat tongkat supaya jadi ular. Dia pun latih lah sebulan, 2 bulan, akhirnya berjaya jadi tongkat saya jadi ular. Lepas tu lempar je ular ke? Berapa kali Nabi Musa lempar? Saya nak training lah nanti duduk tepi laut 5 tahun. Tekan kat laut tu, tak jadi terbelah lah. Tekan akhir berjaya jadi terbelah. Boleh tak je? Latihan. Tak. Berapa banyak Nabi Musa seberang laut? Sekali, banyak kali juga Nabi Musa tepi laut. Masa jumpa Nabi Khidir pun duduk tepi laut juga. Dia belah tak laut tu? Tak.
Sebab apa? Ni anugerah Allah. Tak boleh siapa dapat. Allah pilih ikut atas ilmu dia yang maha mengetahui. Okey. Jadi bila kita sedekah ke orang, kita anggap sedekah kita macam ni. Kamu ni kalau tak ada orang nak bagilah, nasib baik aku bagi. Boleh tak? Sebab benda ni hanya untuk siapa? Untuk Allah je. Jangan perasan. Kalau Allah tak buka hati kita nak infak, kita infak ke? Tak. Dan Allah heran tak? Kalaulah kita tak nak bagi, Allah boleh hantar tak orang lain bagi? Jadi jangan perasan sangat. Sebenarnya sedekah tu siapa punya? Kelebihan siapa sebenarnya untuk manfaat siapa? Kita, jangan perasan. Nampak tak? Sebab tu Allah kata, mana ni? Bila perasan ni, nampak tak? Mahal ni makna Quran. Tapi orang tak faham, dia tak nampak. Itulah dia. Sebab tu, benda ni boleh batalkan sedekah. Jangan perasan. Sebab yang boleh bagi benda yang reward tanpa usaha hanya Allah je. Jadi ingat tu. Jadi itulah dia manu tu. Yang manu ni perkataan tu. Jadi Allah yang bagi anugerah ke atas siapa yang dia kehendaki. Antaranya anugerah istimewa ialah pangkat Rasul. Tak ada siapa boleh bagi. Tiba-tiba orang musyrikin ni dia nak Rasul dengan apa? Dengan apa? Kehendak cari cita rasa dia. Dia nak Rasul yang ikut cita rasa dia. Ni masalah manusia. Dia nak cikgu nanti mengajar kat depan ni, kan? Sebab tu ramai orang tak nak belajar. Saya nak mengajar, jom buka Quran. Dia kata, tak nak. Saya nak dengar je. Habis dah tak dapat lah. Saya nak mengajar macam ni, kita tengok satu-satu. Mana boleh? Saya nak banyak-banyak sekali lah. Apalah. Akhirnya apa? Sama saja juga perangai macam tu. Dia nak orang ikut siapa? Cita rasa dia. Orang musyrik dia nak kebenaran, tapi dengan cara saya. Ustaz boleh tak macam tu? Tak boleh lah. Macam itulah Allah nak ajar kita. Jadi ayat ni ajar kita juga. Faham? Nak belajar. Guru tu nak ajar dia. Guru yang nak ikut cara saya nak belajar. Tak boleh. Tak boleh. Saya tak nak ikut kamu. Boleh tak itu? Macam mana nak dapat ilmu? Dia juga. Itulah dia. Samalah perangai. Perangai siapa ni? Sebenarnya orang yang macam tu ikut perangai orang. Bukanlah dia musyrik. Tapi perangai Bani Israel sama. Perangai orang musyrikin sama. Begitulah juga. Jadi ini kata. Jadi benda ni berlaku bila? Baru ke lama dah? Zaman Rasul dulu lagi dah. Allah yang berhak nak pilih siapa yang dia nak beri kelebihan pada hamba dia daripada kalangan para rasul. Allah pilih Rasul. Jadi wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi izni, kata Rasulullah. Dan tidaklah tak ada langsung bagi kami untuk kami datangkan kamu satu bentuk sultan ni, maknanya bukti ataupun power lah. Kalau betul kamu Rasul, nanti kita tengok macam mana Nabi kena. Nanti kita tengok. Dia nak Rasul ikut cerita rasa dia juga. Jadi Nabi ni dulu kata apa? Kami tak boleh nak beri apa yang kamu nak tunjuk bukti-bukti macam-macam tu. Kecuali dengan izin Allah. Mujizat itu semua bukan kami yang buat. Atas izin Allah. Dan wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan ke atas Allah lah maka hendaklah orang beriman bertawakal. Baik. Itulah dia punya sama macam orang tahu. Jadi Allah berhak memilih siapa pun menjadi para rasulnya berdasarkan ilmunya, dan hal ini merupakan perkara gaib yang tak patut dicampur tangani oleh manusia pun. Tak. Dalam surah cuba tengok 3 ayat 33. 3:33 dulu. Contohnya Allah pilih panjang ayat. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, Ali Imran, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran pada menjadi para rasul lah daripada situ.
ke atas sekalian alam. Allah beri kelebihan. Jadi Allah yang pilih. Ini contoh. Dalam surah satu lagi tengok Al-Imran juga ayat 179. 179. Jadi ini menunjukkan rahsia Allah dalam hal Allah nak utus rasul dan sebagainya. Jadi maka Allahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Tidaklah Allah membiarkan orang beriman ke atas apa yang kamu berada di atasnya, maksudnya bercampur aduk kebatilan dengan kekufuran ni. Jadi Allah takkan biar manusia mana dari kalangan manusia ada yang mukmin kan, ada yang beriman dan sebagainya, bercampur aduk di antara hak dan batil tu, keliru. Allah akan hantar rasul. Sampailah hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampailah jelas mana yang buruk, mana yang baik. Jadi tujuan Allah hantar ni untuk memisahkan di antara hak dan batil tu, kebenaran ni. Jadi tapi apa? Wa ma kana Allahu liyutli'akum ala ghaib. Jadi hal ni hal ghaib. Dalam hal ni tidaklah Allah akan menampakkan kamu perkara gaib dalam hal ni. Macam siapa yang Allah nak pilih. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Tetapi Allah dia pilih dari kalangan rasulnya siapa saja yang dia kehendaki. Jadi kerja kita buat apa? Iman je dengan dia. Fa aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Tu je. Benda mudah je. Ikut je beriman, kemudian bertakwa, ikut perintah dia, dapat ganjaran besar. Tapi bagaimana sikap manusia? Degil, tak nak ikut. Jadi dalam surah Luqman 72 ayat jadi Allah kata apa? Ni sifat Allah yang Maha mengetahui yang ghaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang Maha mengetahui segala yang ghaib, dan tidak dia menzahirkan perkara hak ghaib ini ke atas seorang pun. Sebab apa? Contohnya nanti lepas ni ayat ni, orang-orang musyrikin nanti dia cabar Nabi kan. Kalau betul lah hari tu, mana hari kebangkitan? Kan? Turunkan satu emas betul-betul tengok benda gaib. Ataupun malaikat dia minta, kenapa tak malaikat? Betul tu, kamu percaya. Dia nak macam tu. Jadi Allah kata dia Maha mengetahui yang gaib dan dia tak akan tunjukkan benda tu. Kalau tidak, apa dia? Kalau tidak, tak adalah nanti ujian nama dia. Sebab itulah ciri orang beriman apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada benda gaib yang Allah ceritakan. Jadi kemudian terus namun mereka membantah dan menolak kerasulan baginda Nabi dengan alasan yang batil. Okey, cuba tengok antara alasan dia. Dalam surah 17 ayat 89. 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan demi sesungguhnya benar-benar
Sarrafna, kami telah menjelaskan dengan pelbagai sudut. Sarrafah ni maknanya tukar-tukar lah. Macam-macam cara, metod dah Allah bagi. Untuk siapa? Untuk faedah manusia ni. Semua orang sepatutnya dapat. Dalam apa? Fi hadzal Quran, dalam Quran ni. Pelbagai sudut. Itulah tadi yang kita baca tadi tu. 3 sifat kitab. Kitabun mutasyabihan mathani. Min kulli mathal, dalam pelbagai bentuk perumpamaan Allah buat. Tapi kebanyakan manusia apa sikap dia? Fa aba aktsarun nas illa kufura. Kebanyakannya enggan untuk ikut. Abang ni maknanya enggan. Untuk terima, untuk ambil tahu, untuk belajar, untuk fahami dia. Melainkan semuanya kufura, mengingkari dia, menolaknya, tak pedulikannya. Jadi, dan kata antaranya kata-kata manusia ni, kata orang musyrikin pada awal turun Quran, ni. Apa mereka kata? Bacalah. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tak akan percaya kepada engkau sehinggalah engkau boleh pancarkan untuk kami dari bumi ini apa? Mata air. Ni satu lagi. Ni pertamalah. Kalau macam ni baru dia nak ikut. Kalau ada macam ni, manusia macam ni, ramai. Hari ni ada tak? Kalau boleh buat ni, jadi akhir zaman nanti siapa yang boleh buat macam ni? Dajjal. Jadi kalau kita nak ilmu kita ukuran dia cari benda macam ni. Ramai tak manusia cari ilmu? Kan? Kononnya ni nak sampai ke Tuhan ni, makam ni tinggi. Dia cari ilmu macam ni. Dia tak tengok Quran mudah je hari ni, baca tengok faham. Dia tak nak sini. Tapi dia nak benda macam tu. Ramai tak? Ramai. Hari ni macam itulah jenis. Ya. Atau dia nak dengan turunan Rasul ke, tapi dia nak benda-benda macam ni, kelebihan. Cuba tengok. Sampai hari ni walaupun dah zaman moden pun, ingat orang yang cari kebal-kebal ni masih wujud lagi. Yang bertangkai semua masih wujud, ramai. Kan? Jadi mereka minta kalaulah ni boleh pancar lagi. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau berikan kami, untuk engkau ada sebuah kebun daripada kurma dan anggur, dan engkau pancar alirkan sungai di antara kedua-dua kebun tersebut. Jadi baru kami ikut. Lagi, au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Ataupun engkau jatuhkan langit berkeping-keping sebagaimana yang engkau dakwa. Dia akan berlaku nanti hari kiamat kan? Kita baca ayat dalam juz Amma tu. Kisafan au ta'tiya billahi wa malaikati qabila, ataupun engkau bawa turun Allah dan malaikat tu, kami nak tengok. Jadi ni satu lagi kata-kata mereka yang tak logik lah. Sebenarnya ni alasan-alasan yang tak munasabah yang mereka sebut, minta. Dan ayat seterusnya, au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula.
Ataupun engkau ada rumah daripada emas. Atau engkau naik ke langit dan kami tak akan percaya betul-betul engkau naik sampailah engkau apa dia? Turun dengan bawa apa? Satu kitab. Yang jelas yang boleh kami baca. Qul subhana rabbi hal kunta illa basyarar rasula. Jadi katakanlah wahai Muhammad, tak payah nak ikut kehendak ni, tak payah jawab, memang tak boleh nak jawab pun. Ini memang tak patut jawab pun. Qul katakanlah maha suci Tuhanku, bukankah engkau hanyalah seorang manusia yang diutus menjadi rasul. Tak ada yang lain ni, tak ada tujuan yang lain. Jadi semua ni sebenarnya adalah alasan yang mana Allah kata tak ada yang menghalang mereka nak beriman pun sebenarnya. Boleh je beriman. Allah sebut dalam ayat 194, sambung. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Dan tidak ada yang menghalang manusia ni, orang musyrikin ni, untuk mereka percaya beriman. Apabila telah datang kepada mereka petunjuk. Kecuali apa? Dengan alasan yang tak munasabah yang mereka ucapkan ni sebagai penghalang dia. Mereka kata apa? Patutkah Allah utuskan manusia sebagai rasul? Apa Allah jawab? Qul. Ni jawapan Allah pada tanggapan tersebut. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Jadi kenapa malaikat? Kenapa rasul ni mereka antara alasan dia kata kenapa tak malaikat jadi rasul? Kenapa? Sebab malaikat ni dia ada satu kelebihan yang tak boleh manusia tandingi. Jadi dia nak macam itulah. Sebab dia pandang Nabi ni, kamu level sama dengan kami lah, tak layak untuk bagi tahu apa-apa, tak payah nak betulkan kami. Nak satu level yang kami memang tak boleh capai level tu. Malaikat memang tak boleh lah. Bila sebut malaikat, tak boleh lawan lah. Jadi dia letak kat situ. Itulah dia alasan dia. Kalaulah Allah kata apa? Allah kata kalaulah kat bumi ni ada malaikat yang berjalan dengan dan tinggal kat sini, memanglah kami akan turun malaikat. Sekarang ni bumi ni manusia. Kan? Tak sesuai dengan malaikat. Kalau malaikat pun tak boleh bantu apa-apa. Macam mana? Tak sama. Oleh kerana bumi ini didiami oleh manusia, maka rasul dia mestilah manusia. Jadi itulah logik yang Allah hantar pada mereka ni. Allah sebutkan. Jadi antaranya lagi mereka ni nak rasul ni, antaranya alasan lagi rasul ni mesti orang yang mereka nak pilih. Saya sebut tadi, ikut apa yang mereka nak. Mereka nak rasul daripada tanah Mekah siapa? Al-Walid Al-Mughirah. Yang paling layak bagi dia. Sepatutnya Allah utus dia lah. Kenapa Muhammad ni siapa dia ni? Walid tu orang yang mereka hormati. Dah lama dah. Orang lama lah. Orang yang kaya yang ada ni. Itu. Ataupun dekat Taif nama dia Urwah bin Mas'ud. 2 orang. Ini Allah sebut dalam surah 43. Cuba tengok. Surah 43. Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu orang Mekah yang mereka hormati, yang mereka anggap sepatutnya dia jadi rasul. Dia paling layak dengan segala yang dia ada tu. Ataupun kalau tak dia, nama dia Urwah bin Mas'ud. Itu dekat Taif. Buka surah Zukhruf ayat 31. Surah 43 ayat 31. Ni dia kata apa? 41 43 ayat 31. Saya tak masuk sini ya.
43, 31. Urwah bin Mas'ud, Al-Walid Al-Mughirah. Tu masuk di dua orang tu. Jadi dia kata apa? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn azim. Dia kata, kenapalah Quran ni tak turun kat dua orang lelaki ni daripada di antara dua lelaki ni daripada dua negeri ni yang yang besar, kota besar, Taif dengan kota Mekah. Kalau kat Mekah siapa yang paling mereka nak? Kalau boleh yang paling layak, Al-Walid Al-Mughirah. Siapa Al-Walid Al-Mughirah? Ayah Khalid Al-Walid. Satu lagi Urwah bin Mas'ud. Itu duduk Taif. Orang hebat di Taif. Seorang yang hebat di Taif. Sepatutnya dia lah. Kalau tak Walid, situ. Kenapa si dia ni pula? Kaya dan ternama lah, macam-macam. Al-Walid ni dia kaya, anak dia semua orang hebat-hebat. Semua berjaya lah kita kata. Kat sini orang kaya dan berjaya lah. Dia kaya, anak dia pun berjaya, semua bagus. Macam tu. Tiba-tiba entah ceruk kampung mana, budak mana entah keluar pula nak ajar. Anak yatim ke pula tu kan. Jadi inilah mereka kata ni. Jadi tu beberapa alasan dia. Satu lagi dalam surah 21 ayat yang ke-7. Tadi surah apa? 43 ayat 31 kan. Surah 25 bukan 21, 25 ayat 7. Al-Furqan pula. Ayat 7. So mereka kata wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakunu ma'hu nadhira. Dia kata okeylah. Dia kata kenapa pula rasul ni makan minum kena beli barang pula kat pasar. Rasul sepatutnya special lah. Kan? Sepatutnya diturunkan malaikat dengan dia supaya malaikat tu dapat ikut sama beri peringatan dan membuktikanlah dia tu rasul. Ni kata-kata lagi. Ataupun dia kata seterusnya, ni kita sambung sampai ayat yang ke tengok ayat atas. Kemudian au yulqa ilaihi kanzun, ataupun diberikan kepada dia harta, au takunu lahu jannah ya'kulu minha, ataupun dia ada kebun yang dia boleh makan hasilnya. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang zalim kata sebenarnya kamu ni ikut manusia yang telah disihir. Jadi dia kata Nabi ni gila pula. Jadi semuanya alasan tadi macam kontradik atas sama lain. Tadi dia kata malaikat, kalau tak pula macam ni pula. Kemudian dalam ayat yang surah yang sama, kita lompat ke ayat yang ke 20. Surah 25 juga ayat yang ke 20. Allah jawab ni jawapan Jadi daripada tadi semua ni Allah jawab tak. Tadi surah 17 Allah jawab ayat 95 tu. Kena baca penuh saya tulis semua dalam ni Dalam nanti boleh buka balik. Kita tengok Allah kata wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Allah jawab soalan yang ayat 7 tadi tu. Jadi tidak pernah pun kami utuskan sebelum engkau daripada kalangan rasul, melainkan memang semua mereka ni memang makan dekat pasar. Mereka berjalan di pasar-pasar juga makan. Hatta Nabi siapa? Yang paling antaranya yang luar biasa sikit, Nabi Isa. Tak ada ayah. Dia pun manusia macam biasa juga.
Dia kena makan, kena minum sama. Dan wahyu dia lebih beza sikit. Dia boleh sihatkan orang dan sebagainya. Tapi itu semua dengan izin Allah juga. Dan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru. Tapi sebenarnya inilah satu bentuk ujian untuk kita. Allah jadikan sebahagian kamu dengan sebahagian lain ni sebagai ujian. Jadi kita kena ingatlah di dunia ni adanya syaitan, adanya jin, adanya orang beriman, ada yang tak beriman, kan? Sebagai ujian. Sebab itulah Allah jadikan Rasul ni sebagai manusia juga yang mana untuk menunjukkan bagaimana jalan untuk selamat dalam menempuh ujian. Kalau bagi Rasul malaikat, kita tahu tak macam mana cara nak hadapi musibah dan ujian? Tak. Nabi kena sihir juga. Manusia tahu, okey kalau kena sihir kamu ikut cara macam ni. Nabi pun boleh sakit juga. Nabi pun pernah kena merajuk dengan isteri juga. Kalau macam tu kamu buat macam ni. Tapi kalau malaikat, tak boleh. Kan? Itulah juga. Tak sama. Jadi begitulah keadaan dia. Cara manusia nak cari kebenaran adalah dengan ikut kebenaran tersebut. Jangan ikut Nabi ni ikut Nabi lah. Semua sekali. Kalau yang bukan Nabi, macam mana? Jangan ikut perangai dia yang tak betul tu. Ustaz pun sama juga. Kan? Ustaz cakap ni dalam ni betul kalau dia bawa dalam Quran. Kalau perbuatan dekat luar tengok apa ustaz ni tak betul, tak ikut dia lah. Macam itulah. Sebab dia manusia kan. Wa kana rabbuka basira, dan Allah Tuhan engkau adalah Maha melihat. Jadi itulah tentang alasan-alasan mereka yang langsung tak munasabah. Mereka tolak dengan alasan yang batil. Dan kemudian ayat ini juga menjelaskan bahawa isi kandungan wahyu yang paling utama adalah mengajak supaya menjadikan Allah itu sebagai ilah, iaitu satu-satunya zat yang ditujukan segala bentuk pengabdian diri kepadanya. Ini sebagaimana dalam surah 16 36 ni Allah kata surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan setiap umat itu seorang rasul. Dan semua rasul menyampaikan satu perkara paling utama yang isi paling pokok sekali dalam wahyu mereka masing-masing. Apa dia? Sembah Allah. Letakkan seluruh ibadah tu hanya kepada Allah. Dan jauhi segala bentuk taghut, iaitu sebarang bentuk pengabdian diri kepada yang lain selain Allah. Ini kerana kaum musyrikin ni tadi menjadikan ilah yang lain sebagai perantara terhadap Allah. Menjadikan ilah-ilah yang lain sebagai perantara terhadap Allah. Dalam surah 39 ayat yang kedua. Surah 39 ayat 2. Hmm, 392. Cuba. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, milik Allah lah agama yang khalis apa? Murni. Khalis ni ikhlas, murni, bersih. Daripada perkataan ikhlas. Ayat 3 Ayat 3. Ayat 3. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni daripada sebarang kesyirikan. Sedangkan orang-orang yang mereka mengambil selain daripada Allah itu sebagai pelindung-pelindung, aulia. Dengan alasan, apa dia alasan dia? Ma na'buduhum, kami tak sembah pun mereka ni, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami pergi ni sebab, kenapa kami buat macam ni? Jadikan mereka aulia. Sebab kami nak dekat diri kepada Allah lah.
Nampak tak? Ada wakil pula. Medium ni salah lah. Kita nak tawassul boleh tapi dengan nama Allah sendiri. Direct macam tu. Bukan dengan benda-benda macam ni. Tak boleh dengan medium macam ni ya. Jadi Zulfa dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini satu benda yang sebab itulah musyrikin ni ada nama Abdullah juga. Kaabah ada, bukan dibah robohkan Kaabah, disembah Tuhan lain terus, tak. Kaabah tu Tuhan paling besar sekali. Tapi sebelum sampai ke Kaabah tu ada 360 berhala sebagai dia punya perantara untuk dekat dengan Allah tu. Dia boleh bawa macam poket naik kapal ke apa ke. Kan? Ya, jadi macam itulah, itu dia punya ni. Baik, jadi itu antaranya. Termasuk juga sebenarnya apa dia? Dalam surah 9 ayat 31. Ni satu lagi. Bukan dalam bentuk macam tadi. Tapi ni dalam bentuk hukum. Dalam surah 9 ayat 31. Ini tak sembah berhala Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan juga ahbar-ahbar. Rahib ni ahbar maknanya untuk Yahudi, rahib untuk Nasrani. Mereka jadi ni orang-orang alim dia lah, orang agama mereka ni sebagai apa? Tuhan yang menetapkan syariat tu. Tak, ni dalam hal saya beritahu sebenarnya ni halal, padahal dalam Al-Quran haram. Ikut saya je. Kalau fikirlah, kita ni mesti betul punya. Dia kan ni mesti betul. Bahayalah macam tu. Tak, sebab itulah kita kena ajar ada sebab tu kita berhak tak untuk tanya. Sebenarnya disiplin ilmu berhak tak untuk tanya siapa pun dia. Bertanya, Ustaz, ni daripada mana Ustaz? Minta maaf. Berhak tak tanya? Kalau tidak, seolah jadi macam mana ayat ni? Percaya bulat-bulat macam tu je. Mana bukti? Tak ada. Dakwaan kosong je. Tak boleh. Itu maksud dia. Jadi sebab hadis ni sebenarnya hadis ni di cerita ni ialah Adi bin Hatim, iaitu dia Nasrani. Jadi dia tanya Nabi ayat ni, dia tak setuju ayat ni. Dia macam tuduhan tak betul kat kami. Kami mananya sembah ulama kami. Dia kata, kami mana sembah dia jadikan dia Tuhan? Tak. Nabi kata apa? Bila mereka haramkan yang halal, kamu ikut je. Bila mereka halalkan yang haram, kamu pun ikut je. Itu maksudnya sembah tu. Ayat ni maksud dia tu. Bukan sembah berhala macam tadi tu. Tengok. Tadi lain. Ini lain pula sudut dia. Sama juga. Jadi kerja kita berilmu. Kerja orang yang depan ni jangan sembunyi sampai betul-betul. Itulah kerjanya. Dua lah. Kan kita belajar Bani Israel sebelum ni. Ada yang ummi. Lalu golongan ni ambil kesempatan. Dia tipu kan. Itulah akhirnya golongan tadi tu puja yang ni dengan cara ikut je bulat-bulat. Dia pun jahil, gantung aja. Sampai kan nak doa pun dah tak erti dah. Kadang-kadang sampai macam tu juga kita kat ni. Nak doa sendiri pun dah tak erti dah. Siapa nak doa ni? Masalah juga. Tuhan tu siapa punya? Sama-sama kita punya Tuhan, nak merayu kat dia. Dah tak erti dah. Jadi ni tak boleh lubang juga dengan bukannya salah tak kan, sekali tak apalah, tapi memang dah macam tu hidupnya. Tak boleh juga, ada kena ubah. Jadi ini dia. Contoh dalam ayat tu lah boleh tengok balik. Jadi ini kerana satu, dalam pada masa yang sama mereka mengakui Allah lah yang mencipta langit dan bumi serta menurunkan hujan dan memberi rezeki. Dalam surah 29 ayat 61. Tengok 29. Kalau tanya dia kan, ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun.
Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad tanya kepada mereka orang musyrik tu kan, siapa yang cipta langit, bumi dan yang mudahkan matahari, bulan ni semua? Mereka jawab apa? Allah lah. Inilah manusia. Kalau tanya dia kan, sama. Tapi kenapa tak cari Allah kan? Bila Nabi sampai wahyu ni, Allah punya ni, kalam Allah ni, Quran ni, dia baru tahu, tak nak ikut pula, tak nak dengar pula, tak nak tahu juga. Satu lagi dalam ayat yang sama, surah yang sama, ayat 63. Ni dalam hal penciptaan langit bumi. Dalam hal untuk dapat kat kita pula, jadi sama juga Allah kata apa? Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulun Allah. Mereka pasti jawab Allah. Kalau kau tanya mereka, siapa yang turunkan hujan dari langit, yang bagi rezeki ni, yang hidupkan semua ni? Mereka jawab Allah juga. Tapi qulil hamdulillah, segala puji bagi Allah dengan apa yang dia buat semua ni. Bal aktsaruhum la, tapi kebanyakan mereka tak mau fikir. Sebab tu dalam hadis Nabi antaranya apa? Ni dalam bentuk rezeki. Manusia jadi penyembah rezeki. Faham? Penyembah apa? Bukan penyembah pemberi rezeki. Sama tak? Penyembah rezeki dengan penyembah pemberi rezeki. Samalah. Hamba. Sebab tu Nabi kata apa? Ta'isa, hadis dia, Ta'isa abdud dinar, abdu dinar wa Ta'isa abdud dinar. Apa dia? Ni satu lagi. Tadi penyembah bahara, satu penyembah siapa? Manusia. Satu lagi penyembah apa? Material. 3. Boleh? Baru kena kat kita pula. Sekarang ni saya tak buat yang tu, kamu tak buat yang ni, mungkin kamu buat yang ni, mungkin kamu buat yang ni. Sama. Luahkan makna syirik tu. Bedah tu macam mana? Okey. Faham? Dia apa? Celakalah hamba apa? Dia ada pahala ke? Tak ada kan? Apa dia? Dia sembah apa ni? Duit. Wa abdud dirham. Wal qatifah. Qatifah apa? Qatifah dengan khamisah ni dua-dua nama dia fashion, hamba fashion. Pakaian ni, sejenis pakaian yang menarik lah. Sama lah. Yang manusia duk kerja semua yang berkaitan dengan trending apa semua ni, kalau tak ada tu hidup dia tak ada. Ditinggalkan Tuhan sebab benda tu. Betul tak? Ya, semualah fashion ke apa ke. Dia tinggalkan banyak syariat dia tak perlu dia ni semua sebab benda tu punya pasal. Kalau tak ada tu hidup dia, hidup dia tak sempurna dia rasa. Orang beriman hidup tak sempurna bila? Tadi, bila dia dengar ahsanal hadis menyebabkan apa? Gementar bila dia tak buat larangan Allah, tak buat suruhan Allah, dia rasa takut. Bila dia terlanggar larangan Allah, dia rasa takut, tak sempurna hidup dia. Ni terbalik. Dia sanggup tinggalkan semua yang Allah punya untuk sempurnakan dia punya nafsu dia. Ada duit baru dia rasa senang hati. Betul tak? Jadi ni alasan manusia. Kerana rezeki punya pasal dia tinggalkan tu Tuhan. Dia tak nak belajar Quran. Kalau lah semua tahu kenal Tuhan, mesti dia kata Quran paling besar kan. Kita dah belajar Quran ni yang akan selamatkan kita kan semua. Tapi tengok apa sikap dia. Inilah juga. Ini kena kat siapa pula ni? Tadi rasa macam selamat sikit dah. Faham? Apa dia Nabi kata? Nabi terangkan, celakalah hamba dinar, dirham ni semua materialistik ni. Kenapa? In u'tiya radiya. Benda ni tak salah. Nak buat, Allah suka, cantik dan sebagainya. Boleh. Dinar, dirham ni memang untuk hidup. Tapi apa dia? Bukti dia jadi hamba. In u'tiya radiya. Bila dia dapat, baru hidup dia reda, puas hati. Bila tak ada, lam yu'ta lam yarda. Dia rasa tak senang lah. Macam itulah kita.
Tapi bila kita tak faham Quran, tak rasa bersalah, tak rasa senang hati je terbalik. Benda lain ni tak faham, rasa susah hati. Yang benda patut susah hati, tak susah. Yang ni kalau tak ada pun, tak ada masalah pun. Sangat. Selagi mana kita taat kat Allah. Nampak tak? Begitulah keadaan dia. Jadi ketika macam ni perangai dia jadi hamba apa? Kita tak boleh tengok drama tu mesti ikut follow. Kalau tak follow pun kita ambil tengok dia punya apa? Ulangan, siaran ulangan. Betul tak? Kan? Itu hidup saya. Terlepas tadi Miss petang sebab kerja. Malam tu ada siaran ulangan, saya tengok balik. Tiba-tiba Quran, tengok siaran ulangan dalam Quran. Tanda itu hamba apa? Ni. Sekutukan ke tak sekutukan ni? Sekutukan Allah juga sebab dia dah sembah benda lain. Sama juga. Jadi inilah dia, itulah juga maksud dia. Sedangkan Allah lah yang berturunkan ini semua. Jadi Allah merintahkan sepatutnya apa? Orang beriman agar terus istiqamah menetap pendirian tauhid dia dan ketaatan hanya kepada Allah. Allah kata fastaqimu, kan? Fastaqimu ilaihi. Betul tak ayat tu? Mana? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka kesimpulan dia istiqamahlah, tetapkan pendirian dan mentaati hanya kepada Allah, dan janganlah terpedaya dengan kesenangan dan tipu daya musuh, serta mohonlah keampunan kepadanya agar dibersihkan dari dosa-dosa yang boleh menyebabkan hati berpenyakit dan akhirnya hati menjadi keras dan sukar untuk menerima kebenaran. Manakala bagi siapa yang engkar dan terus menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka ia pasti akan dirugikan di dunia dan di akhirat. Saya terus tutup dengan surah 39 lah. Nanti sempat nak masuk kan. Surah 39 ayat 15. Surah 39 ayat 15. Jadi apa yang saya cakap ni, karangan saya ni, semuanya saya tutup dengan apa? Ayat Quran. Sebab asas saya cakap sebab ayat ni. Saya bukan cakap ikut ni je. Sebab tu setiap ayat saya bina, ayat saya dalil dia kat sini. Asas ayat saya di sini. Ini yang guru kami ajar sebenarnya. Ustaz Baharudin ajar macam ni. Jadi tujuan tadabbur semua nanti semua jadi macam tu. Ada asas kita cakap tu. Jadi siapa yang engkar dan terus sekutukan Allah dengan satu yang lain, maka ia pasti dirugikan di dunia dan di akhirat kelak. Kita tutup dengan surah 39 ayat 15. Surah 39 ayat 15. Jadi Allah kata apa? Dia dah faham tadi maksud abdikan diri kan? Ada yang ibadah kepada apa? Patung-patung lah, hala dia lah, aulia-aulia dia lah. Lagi yang kedua, manusia dengan ambil hukum-hukum tu tanpa pedulikan, ikut saja betul tuli. Lagi materialistik sama juga. Jadi Allah kata apa? Fa'budu ma syi'tum min dunillah. Kamu nak pujalah, kamu nak puja apa, tinggalkan Allah ni. Tak apa selain Allah. Tinggalkan Quran kita Allah ni. Kamu ambil kalam-kalam lain untuk kamu jadi dapatkan semua tu. Qul, ingat, katakanlah ya Rasul, wahai Rasulullah, innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihum. Bila? Ramai orang kerana apa dia buat macam ni? Kenapa dia puja lain? Sebab dia takut rugi kat Allah kata kat dunia ni tak ada istilah rugi sebenarnya. Kalau tak dapat habuan dunia ni pun. Bila yang rugi? Yang sebenarnya yaumul qiyamah. Hari kiamah. Apa kiamat? Kalau qiyam saja tanpa tahu tak? Kita pun kata qiyamul lail, maknanya berdiri malam. Kalau ada tang hutang maknanya apa? Dia menunjuk mubalarah yang melampau. Jadi hari ni tak ada siapa pun boleh duduk. Bukan berdiri je tak boleh duduk. Cakap pun tak boleh. Penatlah maknanya. Sampai apa jadi? Berpeluh macam-macam lagi lah. Sampai tenggelam lemah dalam peluh sendiri. Itu maksud kiamat. Hari ni bukan hari kiamat. Kita sebut kiamat-kiamat tak nampak perkataan ni. Kiamat ni hari semua berdiri dah tak ada nak rehat dah. Macam tu. Hari inilah hari manusia paling rugi. Tanpa arahan siapa pun boleh duduk.
Sebab itu sampai manusia nanti tak tahan. Mintakan Nabi Adam, tolonglah segerakan hisap cepat, kami dah penat ni. Mintakan Adam lah, Nabi kadang tak boleh. Mintakan Nabi Nuh, Nabi Nuh tak boleh. Sampai macam tu sekali. Tak pedulilah hisap lepas ni kami jadi apa pun, tapi kami dah penat. Di situ pun dah penat dah. Dia tak tahu lepas hisap nanti lagi teruk. Itulah keadaan manusia. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang rugikan diri mereka. Ya, satu je. Dan ahli keluarga, maka menunjukkan tanggungjawab ni. Bila? Yaumal qiyamah. Ala zalika huwal. Ingatlah inilah kerugian yang sebenar-benar. Apa tanda dia? Cuba tengok surah ayat seterusnya. Jadi ini contoh kerugian. Lahum min fawqihim zulalum minan nar, iaitu mereka nanti di atas mereka ada naungan daripada lapisan daripada api, dan dari bawah mereka ada lapisan daripada api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah menakut-nakutkan hamba-Nya, wahai hamba-hambaku, maka takutlah kamu kepadaku. Jadi ini iaitu rugi dia maksudnya azab neraka, tak ada yang lain. Dalam surah apa Allah kata azab neraka ni macam mana contoh? Berapa kali ganda api? 69 kali ganda daripada api dunia. Kalau manusia dia terbakar kat dunia, kalau terbakar habis sampai tahap 3 tahap apa? Kadang-kadang manusia mati terbakar kat dunia sebab terbakar semua ke terbakar sebahagian? Manusia tu dia mati kan? Dia terbakar semua, dia matilah. Badan dia masih ada tak? Ada. Kan? Ada. Tapi ke akhirat nanti manusia mati sampai tahap terbakar mana? Kadang-kadang luar dia terbakar pun dah mati dah. Kat dunia kan? Tu api berapa? Kalau kat akhirat 69. Terbakar dia sampai mana? Jadi terbakar dia tu luar kulit sampai dalam hati. Kan? Dalam surah apa? Al-Humazah. 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 Surah apa tu? Antara makna ni. Jadi Allah kata wa ma adraka mal hutamah, neraka yang menghancurkan, menghempas, menghancurkan. Darullahil muqadah, api Allah yang Allah nyalakan. Allati tattali'u alal, iaitu yang terbit, iaitu dibakar sampai kat dalam, sakit dia sampai kat dalam. Manusia ni kalau mati kat dunia ni sampai sini je, tak sampai salam kan, dah mati dah. Tapi kat akhirat apa? Sampai seluruh terbakar. Sebab itulah nanti orang yang berdosa besar kat akhirat nanti dia akan jadi apa? Dia akan keluar masuk syurga. Kan? Dia akan masuk ke sungai tu. Tapi dalam keadaan dia jadi apa? Dia dah jadi aram yang hancur-hancur tu dah. Tapi dia hidup balik nanti, kan? Berapa kali kena? Macam tu. Setiap kali dia hancur je, dia akan ni balik. Itulah maksud rugi tu. Keadaan dia. Jadi inilah keadaan antaranya lah. Dia nak faham macam mana manusia sepatutnya rasa takut dengan benda ni. InsyaAllah nanti kita sambung siapakah orang musyrik tu dengan lebih jelas. Ayat selepas ni nanti orang musyrik tu adalah orang yang sayangkan harta. Orang musyrik ni apa? Orang yang alladzina la yu'tuna zakah. Kita akan bincang ni. Ni badal ni. Orang musyrik ni siapa? Allah kata yang sembah berhala tadi kita bincangin tu kan. Sekarang ni Allah kata, siapakah orang dia? Allah sebut yang ni. Point dekat sini. Iaitu orang yang tak mahu beri zakat. Subhanallah. Jadi inilah yang lebih dekat dengan hadis tadi. Apa dia? Ta'isa abdud di naru sebenarnya. Jadi insyaAllah nanti kita sambung pada hari. Okey, saya nak umumkan untuk esok. Esok ada Ahad. Esok kita cuti. Sebab saya ada kelas di Lumut. Tak sempat lah kat sini nak buat.
Mohon maaf tak beritahu, kita tak beritahu pula kan. Tapi kita akan drag kelas kita hari lain ni. Biasa pun dah makan lebih masa pun. Hari apa yang boleh? Hari Isnin awal-awal boleh ke? 8.30 boleh? Tak boleh Awal pagi ada yang ada tadarus ke? Orang jauh lah kesian. Pukul 9 dah okey lah. Pukul 8.30 boleh ke? Beberapa hari. Hari apa? Saya memang dah buat lebih setengah jam. Jadi kita kurang sehari sebenarnya. Tapi kita bayar setengah jam lebih tu ke? InsyaAllah. Oh, by 19 days. 19. Oh, dah selesai. Tak payah ganti. Habis insyaAllah. Itu 20 hari juga. 19 hari tu boleh habis lah okey. Tak halal. Cikgu kan? Cikgu kata halal lah. Ya, betul. Oh ya, okey. Faham. Cikgu tak ada pukul apa? Wish, lama je. Ya ke? Okeylah, ada masa lah. Sampai 1. Ya ke? Tak apalah mujahadah sikit. Dia pun dah faham Allah. Kongsikanlah yang kat sini insya-Allah. Next nanti dia orang boleh masuk tengok kan perendahan baru. InsyaAllah. Okay, jazakumullah khairan. Yelah, tak apa. Pelan-pelan. Usaha kita kan pelan-pelan. InsyaAllah. Doa pada Allah banyak kan. Terbuka orang untuk orang tahu macam ni pula. InsyaAllah. Okey, jazakumullah khairan kepada semua. Jadi macam biasalah maknanya kelas kita nanti hari Isnin tu 9 lah Okey, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi esok jangan dengan hadir pula. Kan terlupa kan dah biasa dah berapa hari ni dah lali dah. Pasal esok kita off sekejap Okey. Buat ulang kaji. Buat ulang kaji buat ulang kaji. I'rab tak nak kot. Okey. Ulang kaji yang kita dah belajar. Saya bagi PDF ni boleh ke tengok? Saya bagi PDF ni semua okey boleh tengok? Tak print lah. Print sendiri okey. Ani ada print Ada print nanti send. Tapi tak apa ni saya bagi PDF ni sebab ni memang poin-poin ni senang nak tadabbur lepas ni ayat ni. Ni memang susunan poin daripada ayat tu je. Tak lari mana-mana. Okey. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.